Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks sains tahun 4 KSSR Semakan. Okey, sekarang ni kita masih lagi di tajuk manusia. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan muka surat 26 tu, iaitu mekanisme pernafasan di mana menghembus dan menarik nafas, laluan dia macam mana dan apakah organ yang terlibat. Jadi hari ini di muka surat 29 kita akan sambung lagi berkenaan dengan kuantiti ataupun kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, untuk kali ni, okey, dia punya konsep dia dengan yang abang-abang awak belajar dulu, akak-akak awak belajar yang dulu adalah berbeza. Sebenarnya ini adalah lebih tepat dan lebih betul lah. Cuma awak perlu memahami dengan lebih baik. Okey, jadi kena dengar betul-betul macam mana dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida. Okey, jadi kita lihat. Tahukah kamu, semasa manusia bernafas, terdapat perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida yang disedut masuk dan dihembus keluar. Perhatikan darjah di bawah. Okey, semasa kita menarik nafas. Kita tengok Kita tarik nafas. Ini bayangan je lah. Kita bayangkan oksigen tu semua warna biru ni. Dan kemudian karbon dioksida tu warna merah tu. Sebiji je. Nampak? Maksudnya, oksigen banyak. Karbon dioksida ada satu. Sikit. Kan? Kemudian kita lihat. Semasa menghembus nafas. Okey. Oksigen dan karbon dioksida masih lagi oksigen banyak dan karbon dioksida sedikit. Tetapi, kita lihat karbon dioksida sikit juga masa menarik dan menghembus. Tapi masa tu karbon dioksida ada 1, masa hembus ada 4. Maksudnya, kandungan karbon dioksida masa tarik nafas lebih kurang daripada kandungan karbon dioksida masa hembus nafas. Kandungan oksigen masa menarik nafas lebih daripada kandungan oksigen ketika menghembus nafas. Maksudnya, dalam kita menarik dan menghembus nafas, memang oksigen lebih banyak daripada karbon dioksida. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, kandungan oksigen masa kita tarik lebih banyak daripada kita hembus. Kandungan karbon dioksida masa kita tarik kurang daripada masa kita hembus. Faham tak konsep dia? Maksudnya, kalau dulu kita belajar tarik oksigen, hembus karbon dioksida. Abang-abang awak belajar dulu macam tu. Tapi tidak, sebenarnya masa tarik pun oksigen banyak, masa keluarkan pun oksigen tu masih lagi banyak daripada karbon dioksida. Tetapi cuma kandungan perbezaan dia adalah dari segi oksigen masa kita tarik lebih banyak daripada oksigen masa kita hembus. Kita bandingkan oksigen dengan oksigen saja. Karbon dioksida pun kita bandingkan dengan karbon dioksida saja. Okey. Karbon dioksida masa kita tarik kurang daripada karbon dioksida masa kita hembus. Lebih daripada karbon dioksida masa kita hembus. Saya ulang balik. Oksigen masa kita tarik nafas lebih banyak berbanding oksigen masa kita menghembus nafas. Karbon dioksida masa kita menarik nafas kurang berbanding karbon dioksida masa kita menghembus nafas. Okey? Itu konsep yang kita kena faham lah. Okey? Jadi, udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding udara yang dihembus keluar. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Ni yang saya terangkan lagi lah. Okay? Jadi, kalau nak cerita senang sekali, kita sebut je udara masa kita sedut, oksigen yang lebih berbanding masa hembus keluar. Udara yang hembus keluar, karbon dioksida lebih daripada masa karbon dioksida itu disedut masuk. Okay? Cikgu dia tanya, nyatakan perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa manusia menarik dan menghembus nafas. Yang saya sebut tadi lah, perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa manusia menarik dan menghembus nafas adalah semasa menarik nafas, kandungan oksigen lebih banyak berbanding menghembus nafas. Karbon dioksida pula, semasa menarik nafas, kandungan karbon dioksida kurang berbanding kandungan karbon dioksida masa menghembus nafas. Okay? Jadi, info sains, udara di sekeliling kita terdiri daripada beberapa kandungan sebenarnya, seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas lain dan wap air. Sebenarnya yang paling banyak dalam udara kita ni adalah nitrogen. Kemudian, oksigen ada 20%. Karbon dioksida ni sikit je, tak silap saya dalam
0.0 ke 0.03 ke 1 gitulah lebih kurang sikit je sebenarnya. Jadi memang sebenarnya karbon dioksida tu sikit lah. Okey, jom kita lihat kepada muka surat seterusnya berkenaan dengan aktiviti RIA, proses pernafasan manusia. Aktiviti ini dijalankan dalam kumpulan kalau buat dengan kawan awak. Alat dan bahan adalah kertas mahjong, pen penanda, gambar organ pernafasan manusia. Okey, langkah-langkah dia. Ni kalau nak buat nanti. Bincang, setiap kumpulan perlu berbincang tentang proses pernafasan manusia dari aspek laluan udara. Laluan udara tadi kan masuk, keluar kan, dan pertukaran gas. Pertukaran gas tu semasa menarik dan menghembus nafas. Okey. Kemudian dah bincang-bincang, kemudian hasil perbincangan tu kita persembahkan dalam bentuk carta ahli. Carta ahli buatlah macam anak panah kan, macam dalam gambar ni nampak. Budak ni buat, perempuan ni kan. Anak panah. Okey. Itu laluan udara dia buat kan. Okey, kemudian bentangkan kerja kumpulan. Hasilnya tu di depan kelas. Jadi kalau kita tengok kat sini gambar dia semua pergi depan bentang. Kan, jadi boleh bentang macam ni. Boleh juga kalau nak buat aktiviti 2 stay, 4 stay pun boleh. Maksudnya seorang tunggu kat kumpulan, lepas tu yang lain pergi kumpulan lain. Orang kumpulan lain datang kumpulan kita pun boleh. Okey. Seronok juga aktiviti ni. Walaupun benda yang kita bentang tu sama, tapi bila kita berulang-ulang kita senang ingat. Betul tak? Okey. Soalannya. 1. Nyatakan laluan udara ketika manusia menarik dan menghembus nafas. Okey. Jawapan dia. Nombor 1 ni. Ketika menarik nafas, macam mana? Hidung, anak panah, trakea, anak panah, peparu. Ni jawapan dia. Yang kat sini ni kan, menarik nafas. Kemudian, menghembus nafas, ni kat sini. Peparu, ke trakea, kemudian pergi ke hidung. Inilah jawapan dia. Macam budak ni tunjuk ni kan. Okay. Soalan kedua. Apakah perbezaan kandungan udara semasa manusia menarik dan menghembus nafas? Inilah soalan tadi. Okay. Perbezaan kandungan udara. Kandungan udara ketika kita buat Cina. Kandungan udara ketika menarik nafas. Jawapan ni sebenarnya nombor 2 ni ada kat atas ni lah senang kata. Baca je kat atas ni kan. Ni jawapan dia. Nombor 2 tadi. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Kemudian, udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Salin je ayat ni balik. 2 ni kan. 1, 2 ni untuk jawapan yang kedua. Okay. Yang penting bukannya jawapan tu. Yang penting awak faham. Okay. Bila boleh terangkan kat depan tu kira dah okey lah. Dapat kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 31. Pergerakan dada semasa pernafasan. Ini kita boleh lihat sendiri. Kalau kita nak tarik nafas pun kita boleh rasa sendiri. Cuba kamu letakkan tangan kat dada. Letakkan tangan kat dada. Sambil menarik dan menghembus nafas. Tarik. Hembus. Kan? Apakah perubahan yang pada dada yang dapat kamu perhatikan? Mari kita lihat raja di bawah. Nampak keadaan dada masa kita tarik nafas. Dada tu sedang naik. Betul tak? Kan? Kemudian keadaan dada masa kita menghembus nafas. Kan? Dada kita turun. Itu yang kita kena ingat. Okay, jadi apa benda? Kenapa kita belajar benda ni? Kan? Tarik turun ni. Kita lihat. Jadi mari uji. Ni kalau nak buat eksperimen. Awak kata naik turun. Tak nampak lah cikgu pegang sendiri. Kita boleh buat dekat kawan kita. Jadi aktiviti ni berpasangan. Boleh buat 2 orang. Pergerakan dada semasa bernafas. Tujuan dia adalah menyiasat pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. Alat dan bahan kita adalah buku dan juga tikar lah. Senang je. Sebab kita nak suruh kawan kita tu baring, dia tu letak buku kat atas badan je. Sebab kita nak tengok pergerakan dada tu. Okey, langkah-langkah dia yang pertama. Nampak? Pilih pasangan yang sama jantina. Ingat, sama jantina. Jangan sibuk-sibuk lelaki nak suruh perempuan baring nak tengok. Tak boleh. Jadi, salah seorang perlu berbaring secara menelentang di atas tikar. Terlentang tahu kan? Ngadap atas lah. Okay? Kemudian kita letakkan buku di atas dada pasangan kamu yang berbaring. Kemudian minta dia menarik dan menghembus nafas. Kenapa kena letak buku? Sebab nak tengoklah bila kalau kita tengok dada dia kita kadang tak perasan kan. Tapi kalau letak buku kan kita nampak buku tu ternaik turun. Kan? Okay. Jadi yang ketiga, perhatikan pergerakan buku dan dada. Kemudian rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Okey. Aktiviti menarik nafas. Menghembus nafas. Pergerakan buku. Naik turun kan. Menarik nafas. Naik. Pergerakan dada. Naik. Menghembus nafas. Pergerakan buku. Turun.
pergerakan dada turun. Tu jawapan dia. Senang kan? Atas ni naik, naik. Bawah ni turun, turun. Sangat mudah. Okey. Jadi soalan dia, apakah yang menyebabkan pergerakan buku berubah semasa menarik dan menghembus nafas dalam aktiviti ini? Kenapa buku tu naik turun pula? Kenapa? Jawapan dia, kerana dada mengembang apabila dada mengembang ke dada menaik? Kalau ayat atas ni dia kata tadi apa? Dada menaik, dada menurun kan? Tengok balik konsep dia. Okey, betul dia guna perkataan menaik dan menurun saja. Jadi kita boleh jawab menaik dan menurun lah. Okey. Apakah yang menyebabkan pergerakan buku berubah semasa menarik dan menghembus nafas dalam aktiviti ini? Jawapan dia adalah kerana dada menaik ketika menarik nafas dan dada menurun ketika menghembus nafas. Boleh diterima jawapan tu. Okey. Kalau nak ubah lagi, nak jawapan lagi hebat pun boleh. Awak cakap, kerana ketika menarik nafas, udara masuk ke dalam peparu dan dada naik. Kan? Apabila menghembus nafas, udara keluar daripada peparu dan dada menurun. Pun boleh juga. Okey, jawapan pertama tu. Okey, jawapan yang kedua. Nyatakan rumusan kamu tentang pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. Rumusan ni maksudnya kita terangkan semula je lah. Jadi rumusan dia awak boleh tulis, dada menaik semasa menarik nafas dan menurun semasa menghembus nafas. Saya ulang, dada menaik semasa menarik nafas dan menurun semasa menghembus nafas. Itu saja. Simple kan? Boleh jawab macam tu. Jadi nota guru, aktiviti ini sesuai dilakukan di kawasan padang sekolah. Boleh je buat kat padang sekolah kan? Baring dengan Tika duduk, baring kan? Tengok, seronok juga Ya, kadang-kadang kat kelas tu bosan kan? Kita keluar-keluar lah. Boleh juga. Dalam kelas pun boleh sebenarnya. Okey. Kadar pernafasan. Kita dah settle pasal tadi tu. Sekarang ni kita pergi kepada lebih mendalam, iaitu kadar pernafasan lah. Okay, apa tu kadar pernafasan? Bila kita sebut kadar, mesti ada masa dia tau. Jadi kita tengok dulu. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Maksudnya, dada naik dan turun dalam 1 minit. Naik, bukannya naik 1, turun 2. Naik 3, turun 4. Bukan Naik, turun 1. Naik, turun 2. Macam tu. Naik, turun 3. Bukannya naik 1, turun 1. Bukan Okey. Jadi naik, turun 1. Naik, turun 2. Macam tu. Jadi kadar pernafasan juga bergantung pada jenis aktiviti yang dijalankan. Perhatikan situasi di bawah. Okey, tengok orang ni sedang buat macam senaman pagi kan. Orang-orang besar tu kan. Kadar pernafasan ni sederhana. Maksudnya dia bernafas dengan tarik tu bernafas yang sederhana. Kemudian yang berjogging ni, yang berskipping ni, kadar pernafasan dia tinggi sebab dia dia tarik nafas cepat kan. Dan orang tengah duduk relax ni, pakcik ni, kadar pernafasan dia rendah, dia relax je. Tarik nafas, turun nafas kan. Itu dia rendah. Jadi cikgu dia tanya, mengapa kadar pernafasan bagi setiap aktiviti di atas berbeza? Kenapa berbeza? Kenapa kita punya kadar berbeza? Ada orang cepat, ada orang lambat. Kenapa aktiviti yang lagi aktif lagi kuat kadar pernafasan? Kenapa aktiviti yang lagi perlahan lagi lemah kadar pernafasan dia? Bukan lagi lemah, lagi rendah lah kadar pernafasan. Kenapa? Jawapan dia, kerana ketika menjalankan aktiviti yang aktif, kita memerlukan lebih oksigen. Okey, jawapan dia, ketika menjalankan aktiviti yang aktif, kita memerlukan lebih oksigen berbanding aktiviti yang kurang aktif. Bila kita perlukan lebih oksigen kan, maka kita akan tarik nafas cepat-cepat lah, banyak-banyak. Okey, jawapan dia itu saja. Okey, kemudian nyatakan contoh lain, aktiviti lain yang terlibat bagi setiap kadar pernafasan. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, kadar pernafasan rendah. Baca buku, tidur kan. Kadar pernafasan tinggi, selain berskipping, berlari, berjogging. Kadar pernafasan sederhana, contohnya macam berbasikal, berbasikal relax-relax tu kan. Apa boleh juga. Ataupun berjalan-jalan. Itu kadar pernafasan sederhana lah. Macam orang lelaki ni buat. Okey. Jadi, mari uji. Kadar pernafasan manusia. Aktiviti ini kita boleh buat seorang-seorang. Aktiviti individu. Jadi, nak buat kat rumah pun boleh. Kan? Jadi, kita lihat. Tujuan dia adalah untuk berkenaan dengan kadar pernafasan ni. Tujuan dia menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan.
Maksudnya kita nak tengok jenis aktiviti tu dengan kadar pernafasan dia. Kalau aktiviti aktif ke, tak aktif ke, kadar pernafasan dia makin kuat ke, ataupun makin cepat ke, makin lambat ke kan. Jadi alat dan bahannya adalah jam randik dan juga radio. Okey, langkah-langkah. Pasang muzik selama seminit dan mulakan aktiviti berjalan perlahan. Pasang muzik, jalan. Lepas tu, lepas seminit, hentikan muzik. Kemudian berhentikan melakukan aktiviti. Berhenti kan. Letakkan tangan pada dada dan mulakan jam randik. Tik, tik, tik. Kita letakkan dada, kita tekan jam randik. Kemudian kita kira bilangan pergerakan dada dalam masa seminit. Ingat, pergerakan dia naik, turun, 1. Naik, turun, 2. Bukan naik 1, turun 2. Bukan Jadi, gitu kan. Kemudian rekodkan pemerhatian seperti jadual di bawah. Jenis aktiviti ada jalan perlahan, ada lari setempat, ada lompat bintang. Bilangan pergerakan dada turun dan naik ada berapa kali. Jadi kadar pernafasan rendah ke tinggi ke sederhana jawapan dia. Ini kita boleh agak-agak lah Contoh. Nilai dia tu saya tak berapa tepat lah. Cuma kita bagi contoh. Kalau jalan perlahan, bilangan pergerakan naik turun dada dalam seminit mungkin 20. Contoh kan, 20. Contoh 20. Jadi kalau lari setempat mestilah 40. Kan? Lepas tu, lompat bintang mestilah 60. Gitulah maksudnya. Kita nak menunjukkan bahawa lagi banyak lah pergerakan dada tu. Tapi nombor tu cuma sekadar nak tunjuk banyak yang sikit je. Nak betul-betul awak kena check sendirilah kat nadi awak. Kadar pernafasan pula, jadi jalan perlahan adalah rendah. Lari setempat sederhana. Lompat bintang adalah tinggi. Itu jawapan dia. Okay? Seterusnya, dia kata, ulang langkah 1 hingga 4 dengan aktiviti berlari setempat dan melompat bintang. Kita buat macam aktiviti tadi tu, kita ubah-ubah lah. Dan dapatlah jawapan yang saya sebut tadi. Di atas ni Okay. Persoalannya. Okay, kita tengok soalan. Adakah terdapat perbezaan kadar pernafasan antara setiap aktiviti yang dijalankan? Dapat ke perbezaan? Dah tentulah kan. Jadi jawapan dia, ya. Ya je lah. YA ya. Kan? Yes. 2. Apakah yang boleh kamu rumuskan tentang hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Hubungan. Okay, kalau kat sini yang berbeza adalah aktiviti. Kemudian yang bergerak balas adalah kadar pernafasan. Jadi jawapan dia, semakin aktif aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Saya ulang, semakin aktif aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Atau boleh kita buat, semakin rendah keaktifan aktiviti, semakin rendah kadar pernafasan. Pun boleh juga. Okey. Jadi, selain jenis aktiviti, nyatakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar pernafasan manusia. Ting-ting. Apa agaknya faktor lain? Maksudnya, kadang-kadang ni, mungkin jenis aktiviti lah kan. Lagi aktiviti tu lagi kuat dengan pernafasan dia kan. Kalau lagi slow, perlahan lah kadar pernafasan dia. Apa lagi selain daripada aktiviti? Banyak lagi Contoh, jantina. Jantina, lelaki dengan perempuan. Kalau buat satu kerja yang sama, lelaki lain kadar pernafasan dia. Perempuan lain kadar pernafasan dia. Lagi satu, umur. Had umur. Had umur iaitu kalau orang tua mungkin buat kerja sikit dah mengah. Kalau orang muda buat kerja sikit masih okey lagi. Jadi dua faktor tu, jantina, umur. Dan juga lagi satu adalah keadaan fizikal pun boleh. Keadaan fizikal. Contohnya kalau orang yang berisi buat kerja berlari lagi cepat penat daripada orang yang kurus. Kan? Jadi antaranya adalah umur, jantina dan juga keadaan fizikal lah yang saya dapat bagi kat sini. Okay? Yang lain kalau ada boleh bincangkan ya. Alright. Jadi nota guru membantu murid untuk membuat perkaitan antara bilangan pergerakan dada, jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Maksudnya cikgu-cikgu ni boleh kaitkan lah pergerakan dada tu kalau lagi tinggi maksudnya kadar pernafasan lagi tinggi. Jadi jenis aktiviti yang macam mana? Aktiviti yang lebih aktif. Okay. Ini tu cikgu lah. Alright. Jadi situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Selain daripada tadi tu yang saya sebut jantina lah apa semua kan. Ada juga situasi lain yang menyebabkan yang memberi kesan kepada yang ini memberi kesan terhadap pernafasan kan. Maksudnya kita dah bernafas macam biasa, tiba-tiba ada situasi pula yang mengganggu kita daripada menjalankan aktiviti pernafasan ataupun memang kita sentiasa bernafas pun. Kan? Maksudnya udara di sekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Kita nak berjoging ni kan, lepas tu kita lalu dekat kawasan tiba-tiba ada kebakaran. Agak-agak macam mana pernafasan kita? Terganggu kan? Jadi dia akan menyebabkan gangguan terhadap pernafasan kita. Jadi perhatikan situasi di bawah. Situasi pertama,
pembakaran terbuka. Situasi kedua, tempat yang tenang kan. Jadi mana yang lebih baik untuk kita mendapatkan keadaan pernafasan? Takkan kita nak tarik nafas dekat tepi api tu kan. Jadi mestilah situasi yang kedua kan. Situasi yang ketiga, beramai-ramai dalam satu perhimpunan. Dah tentu keadaan pernafasan kita akan sesak nafas kita boleh menyebabkan limas kat situ. Dan yang keempat adalah isap rokok. Isap rokok ni orang lain kadang-kadang yang isap rokok, yang terasanya adalah kita yang sebelah kita ni. Jadi apakah kesan setiap situasi di atas terhadap pernafasan manusia? Jadi situasi pertama, pernafasan manusia menjadi sukar kerana ada asap. Yang kedua, manusia dapat bernafas dengan baik kerana manusia dapat bernafas dengan baik. Tulis macam tu je lah. Yang ketiga, manusia sukar bernafas kerana kesesakan. Ataupun manusia rimas untuk bernafas kerana berada dalam keadaan sesak. Situasi keempat, pernafasan manusia terganggu kerana terbau asap rokok. Pernafasan manusia terganggu kerana terbau ada asap rokok. Itulah mengganggu orang. Dahlah asap tu keluar dari mulut orang. Dia tarik nafas, dia hembus, lepas tu masuk kat dalam paru-paru awak. Gelilah. Sebab tu kadang-kadang nak pergi makan kat kedai pun saya geli. Sebab takut kita bayangkan asap tu masuk kat mulut orang, lepas tu keluar pergi kat mulut kita pula, kita sedut. Tak dapat bayangkan. Okey. Jadi bagaimanakah manusia dapat menjaga kesihatan paru-paru? Berikan cadangan. Jadi cara dia paling senang, jangan merokok. Salah satu adalah jangan merokok. Lepas tu lagi satu, jangan membuat pembakaran terbuka. Ataupun sentiasa pergi ke tempat-tempat yang banyak tumbuhan. Boleh juga sebab tumbuhan ni dia keluarkan karbon dioksida, dia ambil karbon dioksida yang kita hembus. Kemudian dia keluarkan oksigen. Oksigen tu yang kita tarik. Sebab tu bila kita pergi dekat hutan ke, kita tengok taman yang banyak pokok, kita akan rasa tenang. Sebab kita hembus karbon dioksida, dia ambil karbon dioksida kita. Pokok-pokok hijau ni dia lepaskan oksigen, kita dapat oksigen. Sebab itu kita lebih tenang. Jadi seelok-eloknya kita jangan mendekati benda-benda yang boleh menyebabkan pernafasan kita terganggu. Okay? Info sign. Jerebu ialah udara kering yang mengandungi gas-gas, habuk dan debu terapung di atmosfera yang menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabur dan tidak baik untuk kesihatan manusia. Dulu ni masa ada zaman saya kecil dulu ada jerebu. Sekarang pun ada musim-musim dia. Jerebu ni maksudnya gas-gas dia tu ada habuk-habuk. Udara kita ni ada habuk. Ada habuk terapung kat atmosfera. Bayangkan kalau masuk hidung kita. Kan tak baik untuk pernafasan kita. Kita bernafas, habuk sekali masuk dalam hidung. Boleh menyebabkan paru-paru kita terganggu. Sebab tu kadang-kadang ada sampai satu masa kita kena pakai penutup mulut. Penutup mulut dan hidung sebabkan ada jerebu ni. Okay. Sebab udara dia kering kan. Okay, jadi aktiviti kumpulan ni menjaga kesihatan paru-paru, aktiviti ria. Alat dan bahan dia kertas, alat tulis, kad situasi dan sampul. Seronok ni aktiviti ni. Dia buat dalam kumpulan pun boleh. Langkah-langkah. 1. Bentukkan kumpulan dengan 4 orang ahli. Setiap ahli akan terima satu sampul bernombor 1, 2, 3 atau 4. Macam ada akak-akak awak tengok ni, nampak? Kan akak-akak adik-adik awak ni. Dia tunjuk seorang satu. Kemudian setiap satu sampul tu, setiap satu dia ada satu situasi yang berlainan. Ada tulis dalam tu nanti. Jadi murid-murid yang dapat sampul dengan nombor yang sama akan membentuk satu kumpulan pakar. Kumpulan pakar. Maksudnya dalam kumpulan-kumpulan tu nanti, satu kumpulan 4 orang kan, 1, 2, 3, 4. Nanti kumpulan lain pun buat 1, 2, 3, 4. Kumpulan lain pun buat 1, 2, 3, 4. Bagi-bagi. Dah bagi-bagi, okey. Kumpulan yang dapat orang yang dapat nombor 1, kumpul kat kumpulan ni. Orang yang dapat nombor 2, kumpul kat kumpulan ni. Ni maksudnya dia dah kumpul lah ni. Yang dapat nombor 4, dia kumpul satu kumpulan. Kan? Nama dia adalah kumpulan pakar untuk soalan 4. Kemudian, dalam kumpulan yang soalan sama tu, mereka akan berbincang tentang situasi yang diterima dari aspek kesan baik, kesan buruk dan cadangan penjagaan kesihatan paru-paru dalam masa 10 minit. Contohnya, kumpulan 4 ni dapat apa? Gambar orang isap rokok. Contoh kan, gambar orang isap rokok, diorang kena fikir, macam mana? Apa kesan baik isap rokok ni? Macam mana nak buat kesan isap rokok ni? Isap rokok ni kita kena asingkan dekat bilik khas. Lepas tu kesan buruk dia, isap rokok ni boleh menyebabkan pernafasan kita terganggu. Lepas tu cara penjagaan dia, jangan isap rokok. Kan? Dia bincang-bincang. Lepas tu dah bincang dalam kumpulan dia, yang kumpulan 4 ni dah bincang, dah ada jawapan, dah yakin dengan jawapan. Mereka akan, dalam kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 pun dah dapat jawapan dia sendiri. Kemudian mereka balik semula dalam kumpulan berempat tadi, yang 1, 2, 3, 4.
mereka akan ceritakan. Setiap ahli kumpulan tadi dia cerita kat kawan-kawan dia tadi yang 1, 2, 3 tu. Contoh yang kumpulan 4 ni tadi kan. Dia cerita pasal rokok tu dekat kumpulan 1, 2, 3. Jadi dia kata setelah selesai pembincangan, setiap ahli dalam kumpulan pakar akan kembali kepada kumpulan asal masing-masing dan berkongsi maklumat kepada ahli kumpulan. Maksudnya semua sekarang ni dah pakar dengan soalan masing-masing. Itulah salah satu cara untuk penyampaian maklumat. Menarik juga ya. Okey, jadi soalan kat sini. Mengapakah pentingnya manusia menjaga organ pernafasan? Kenapa penting? Dah tentulah penting kan, sebab pernafasan, kalau kita tak bernafas, kita akan mati. Betul tak? Jadi jawapan dia, kerana sekiranya organ pernafasan rosak, maka kita boleh mati. Okey, jawapan dia itu. Jadi nota guru cadangkan situasi seperti yang berikut. Jerebu, pembakaran sampah sarap, perkemahan di hutan, aktiviti berbasikal di taman rekreasi, restoran yang mempunyai tanda dilarang merokok, berenang di dalam kolam atau gambar lain yang sesuai. Maksudnya situasi yang kita mohon, yang 4 tadi yang kita buat ni, cikgu, 4 soalan ni kita boleh je letak pilih je. Nak buat situasi dilarang merokok ke, situasi berbasikal ke, kita tulis dekat soalan yang 1 sampai 4 tadi. Ni contoh-contoh soalan dia lah. Untuk cikgu kalau nak buat. Okey, saya rasa sampai situ dulu untuk hari ni. Kita bincang berkenaan dengan pernafasan kan, dengan keadaan pernafasan, kandungan oksigen tadi kan. Jadi saya harap anda semua ingat, dan kalau lupa boleh tengok balik video ni. Okey, kita nantikan video seterusnya berkenaan dengan perkumuhan dan penyah tinjaan pada muka surat 37. Kita sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Share lah pada kawan-kawan untuk kongsi maklumat ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.